Tan Sri Speaker, soalan nombor 5. Sila Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanyakan soalan berkenaan dengan isu-isu di bawah seliaan Kementerian Luar Negeri, terutamanya isu-isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti mana Dewan Yang Mulia ini sudah maklum, kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada isu-isu di Laut Cina Selatan. Bendera Malaysia berhubung isu di Laut Cina Selatan ini, Tan Sri, adalah jelas dan konsisten. Semua pertikaian dan penyelesaian isu-isu berhubung Laut Cina Selatan hendaklah berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa dan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982 atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, ringkasnya UNCLOS 1982. Kementerian Luar mengambil maklum dan sentiasa memantau perkembangan isu-isu di Laut Cina Selatan, termasuklah ketegangan antara China dan Filipina di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, saya ingin memaklumkan bahawa ketegangan ini berlaku adalah di luar kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia pada tahun 1979. Dalam konteks pengendalian isu Laut Cina Selatan, saya ingin menegaskan bahawa kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa dijadikan teras utama dalam setiap tindakan yang diambil. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sudah maklum, isu berkaitan Laut Cina Selatan merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Oleh yang demikian, Tan Sri Di-Pertua, isu ini perlu dikendali secara berhati-hati, teliti dan menyeluruh. Setiap tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif tanpa mengenepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara. Antara usaha serantau untuk memastikan keamanan dan kestabilan serta mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN dan China telah memeterai dengan izin Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea ataupun DOC pada 4 November 2002, Tan Sri. Selaras dengan persepahaman di bawah DOC ini, negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan dengan izin safe restraint dan memastikan tindakan-tindakan yang diambil dan aktiviti yang dijalankan di Laut Cina Selatan tidak akan meningkatkan ketegangan di lapangan. Buat masa ini, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan dengan izin Code of Conduct in the South China Sea ataupun COC yang dilihat sebagai satu kod tata cara bagi mengelakkan konflik dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Ianya adalah tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Rundingan COC ini, Tan Sri, dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China menerusi platform dengan izin ASEAN Joint Working Group, ASEAN China Joint Working Group on the implementation of DOC dengan izin ASEAN China Senior Official Meeting on the implementation of DOC berdasarkan satu dengan izin Single Draft Negotiating Text yang digunakan semasa asas rundingan. Rundingan COC yang terkini di peringkat JWG ataupun Joint Working Group telah diadakan di Xi'an, China pada 10 dan 12 September 2024 baru-baru ini, manakala Senior Officers Meeting DOC telah diadakan pada 13 September 2024. Ingin saya maklumkan di Dewan Mulia ini, Tan Sri, bahawa Malaysia sedang memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China untuk tempoh 3 tahun mulai Ogos 2024 hingga Julai 2027. Sebagai negara penyelaras antara Malaysia dengan peranan Malaysia adalah pengurusi bersama dengan China dalam merundingkan draft COC ini. Dalam hubungan ini, Malaysia beriltizam untuk memastikan supaya kod tata laku ini jika dipersetujui akan menjadi satu dokumen yang efektif dan substantif untuk menangani isu-isu berkenaan Laut Cina Selatan. Malaysia akan sentiasa memastikan bahawa COC yang dirundingkan tidak sekali-kali mengenepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara Tan Sri Pengerusi. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif
dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubungan isu Laut Cina Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus dipelihara. Terima kasih. Baik, saya jemput Kalabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapannya tadi. Yang Berhormat Menteri telah menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 di Laos baru-baru ini. Cuma saya ingin bertanya, sejauh manakah resolusi ataupun apa-apa perbincangan yang dicapai itu mampu meredakan kemarahan negara China di kawasan konflik, dan juga apakah perbincangan ataupun resolusi yang dibincangkan itu akan dipatuhi oleh negara China. Itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Berkenaan dengan perbincangan semasa ASEAN Summit 44-45 baru-baru ini, Tan Sri Pengerusi, pokok perbahasan negara-negara ASEAN sesama sendiri dan juga dengan rakan-rakan dialog dan juga dengan rakan-rakan bukan dialog, banyaknya berkisar dua perkara, iaitu berkenaan dengan isu Gaza dan isu Laut Cina Selatan dan juga isu di Myanmar dan isu-isu yang serantau dan juga sedunia. Berkenaan dengan apa yang ditanya oleh Kalabakan tadi, kita memang merundingkan dan kita mahu melihat seperti yang saya sebut tadi, Tan Sri Pengerusi, supaya isu Laut Cina Selatan ini dirunding dengan cara terbaik melalui saluran diplomatik dan platform-platform rundingan secara ASEAN. Kita minta supaya isu Laut Cina Selatan ini diurus secara bersama oleh negara-negara ASEAN, bukan satu negara bersendirian untuk mengurus dan merundingkannya. Itu sebabnya Malaysia berazam, kita sebagai negara yang penyelaras dengan China untuk 3 tahun akan datang ini, kita cuba sedaya upaya untuk kita memuktamadkan Code of Conduct di Laut Cina Selatan, di mana dia akan secara konstruktif semua pihak bersetuju dan dia akan digundingkan dengan cara terbaik, dan ini akan menjadi dokumen panduan untuk semua pihak berkenaan Laut Cina Selatan. Berkenaan dengan ketegangan yang berlaku di sana, negara-negara ASEAN dan seluruh negara-negara yang menghadiri, negara yang bersahabat menghadiri ASEAN Summit meminta supaya isu di Laut Cina Selatan ini jangan menjadi satu ketegangan yang serius, supaya semua pihak melakukan self-restraint, supaya kita mengadakan perbincangan, dan apa jua perbincangan yang dilakukan itu mestilah berasaskan kepada undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang laut, Convention of United Nations Convention of the Sea, of the Law of the Sea 1982 itu yang berbahagia, Tan Sri. Jadi ini langkah yang kita ambil, ini approach yang kita ambil supaya ketegangan di Laut Cina Selatan ini dapat dikendurkan dan tidak menjadi sebagai suatu masalah yang serius.